Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 5, bab 6 iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Okey. Baik, ada sedikit sinopsis di sini. Pembentukan Malaysia memberi kesan besar terhadap proses pembinaan negara bangsa. Okey, selepas pembentukan Malaysia, negara menghadapi pelbagai cabaran. Antara cabaran utama termasuklah pemisahan Singapura, ancaman komunis, isu pembangunan dan ekonomi serta tragedi hubungan antara kaum. Mari kita lihat satu persatu. Sebelum itu, kita lihat dahulu apakah intipati pembelajaran dalam bab 6 untuk sejarah tingkatan 5 ini. Yang pertama, kita akan melihat cabaran dalaman Malaysia. Kemudian yang kedua, pemisahan Singapura. Yang ketiga, menangani ancaman komunis. Yang keempat, isu pembangunan dan ekonomi. Dan yang kelima, tragedi hubungan antara kaum. Apakah elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang pelajar akan perolehi dalam bab ini? Yang pertama, kepentingan menyelesaikan konflik secara rundingan. Yang kedua, kewibawaan pemimpin dalam memperjuangkan maruah bangsa. Yang ketiga, kepentingan kestabilan politik dalam mengekalkan keamanan negara. Dan yang keempat, kepentingan menjaga keharmonian kaum. Baik, ada 4 elemen kewarganegaraan dan nilai civic yang pelajar akan perolehi daripada tajuk bab 6 ini. Mari kita lihat apakah kemahiran pemikiran sejarah yang akan diperolehi oleh pelajar dalam bab ini. Yang pertama, dari segi memahami kronologi, kita akan melihat tentang pemisahan Singapura daripada Malaysia. Yang kedua, meneroka bukti cabaran pembentukan Malaysia. Yang ketiga, membuat interpretasi keberkesanan perang saraf. Yang keempat, membuat imajinasi langkah mengatasi isu pembangunan dan ekonomi. Serta yang kelima, membuat rasionalisasi usaha memulihkan hubungan antara kaum. Baik, tanpa membuang masa, mari kita lihat kepada 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia. Baik, pembentukan Malaysia telah membuktikan kejayaan persekutuan yang terdiri daripada 13 buah negeri, iaitu 11 buah negeri di Persekutuan Tanah Melayu di Semenanjung Malaysia dan 2 buah negeri di Borneo iaitu Sabah dan Sarawak. Walau bagaimanapun, negara terpaksa berhadapan dengan cabaran dalaman. Kerana mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum dan etnik. Latar belakang kaum dan etnik. Pada masa yang sama, negara perlu mewujudkan keseimbangan dalam pembangunan dan sosioekonomi. Cabaran utama Malaysia adalah dalam bidang pembangunan dan ekonomi, terutama di Sabah dan Sarawak. Selain itu, Malaysia juga menghadapi cabaran dalam persaingan politik yang boleh menggugat perpaduan kaum. Ancaman komunis turut menjadi cabaran bagi mewujudkan keamanan dan keselamatan negara. Kerajaan Persekutuan telah memainkan peranan utama dan bertanggungjawab dalam menghadapi cabaran berkenaan. Baik, kalau kita lihat di sini ada gambar Strategy for Action, buku Tun Abdul Razak.
Okey, apa yang terkandung dalam buku ini, dalam buku Strategy for Action, Tun Abdul Razak Husin meminta semua rakyat Malaysia agar lebih berdedikasi dalam usaha membangunkan negara menjadi tanah air yang gembira dan makmur bagi diri sendiri dan juga anak-anak masa depan. Baik, itu antara kandungan yang terdapat dalam buku Strategy for Action. Mari kita lihat dulu cabaran yang dihadapi oleh Malaysia. Negara kita menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabaran yang dihadapi termasuklah pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak, krisis politik di Sarawak dan perpaduan kaum. Jadi kita lihat dahulu cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Baik, pembangunan Malaysia menawarkan peluang ekonomi yang lebih luas kepada semua negeri. Hasil bahan asli yang disumbangkan oleh Sarawak dan Sabah meningkatkan jumlah ekspor negara. Pengeluaran ekonomi negara bertambah daripada hanya getah dan biji timah kepada lada hitam, petroleum, minyak kelapa sawit, kayu balak dan koko. Walau bagaimanapun, negara menghadapi cabaran bagi menyeimbangkan pembangunan dan ekonomi di kedua-dua negeri. Kedua-dua negeri ini yang dimaksudkan ialah Sarawak, Sarawak dan Sabah. Baik, kita teruskan kepada cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Antaranya ialah yang pertama, mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Sarawak dan Sabah mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Kekayaan hasil bumi yang banyak. Namun, rakyat masih mengamalkan pertanian sara diri. Jadi bagi melibatkan rakyat dalam aktiviti ekonomi komersial, maka kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan. Dalam usaha menghadapi cabaran ini, kerajaan telah mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit, getah dan koko. Kerajaan juga membuka peluang kepada penduduk menyertai kegiatan ekonomi berkaitan dengan petroleum. Baik, ini sebenarnya adalah langkah untuk menangani cabaran pembangunan dan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Telah mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Yang kedua, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Jadi saiz negeri yang besar iaitu bagi Sabah dan Sarawak menjadi cabaran dalam bidang perhubungan dan pengangkutan. Kedua-dua negeri ini bergantung kepada sistem pengangkutan air seperti sungai dan laut bagi tujuan perhubungan. Oleh itu, tugas utama kerajaan untuk membina sistem perhubungan dan pengangkutan, terutamanya kepada penduduk di kawasan pedalaman. Sejak pembentukan Malaysia, usaha menyeimbangkan pembangunan dilakukan melalui Rancangan Pembangunan 5 Tahun Malaysia. Jadi Sarawak dan Sabah telah dimasukkan ke dalam Rancangan Malaysia pertama bermula pada tahun 1966. Yang ketiga, bagi menangani masalah itu, kerajaan juga memajukan sistem pendidikan. Kebanyakan sekolah yang wujud pada zaman British ialah sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang berada di kawasan bandar. Jadi penduduk di kawasan pedalaman tidak mendapat peluang secukupnya untuk bersekolah. Oleh itu, usaha ditumpukan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk, khususnya kaum Bumiputera. Baik, jadi 3 ini kerajaan buat untuk menangani cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak.
dan Sabah, iaitu mempelbagaikan kegiatan ekonomi, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan, dan memajukan sistem pendidikan. Baik, kita pergi kepada yang kedua. Yang ini cabaran fokus di Sarawak. Fokus kepada politik di Sarawak. Krisis perlembagaan berlaku di Sarawak pada tahun 1966, pada bulan Jun 1966, di mana 21 orang ahli Kaunsil Negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Beliau dipecat oleh Gabenor pada bulan Jun 1966. Jadi Stephen Kalong Ningkan ini telah mencabar tindakan ini di Mahkamah Tinggi Sarawak. Dia membawa tindakan yang dia telah beliau telah dipecat oleh Gabenor ini. Beliau telah membawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi Sarawak dan memenangi kes ini pada bulan September 1966. Kemudian beliau telah kembali menjadi Ketua Menteri di Sarawak. Namun beliau mendapat undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri. Jadi krisis politik ini menyebabkan berlakunya ketidakstabilan di Sarawak yang mengancam keselamatan dan keamanan. Pada bulan September 1966, darurat diisytiharkan di Sarawak akibat daripada krisis politik ini. Stephen Kalong Ningkan digantikan dengan Taowies Lee. Okey, ini dia gambar Taowies Lee. Okey. Dan ini dia Stephen Kalong Ningkan yang telah digantikan dengan Taowies Lee akibat daripada undi tidak percaya daripada Kaunsil Negeri yang tidak menginginkan beliau untuk menjadi Ketua Menteri di Sarawak. Baik, kita teruskan kepada yang ketiga, adanya cabaran perpaduan kaum. Baik, mari kita lihat apa itu cabaran perpaduan kaum. Usaha mewujudkan perpaduan kaum dan integrasi nasional merupakan cabaran besar yang dihadapi oleh Malaysia. Penduduk negara kita mempunyai pelbagai kaum, antaranya termasuklah Melayu, Cina, India yang ada di tanah Melayu, kemudian Melanau, Iban, Bidayu, Kadazan Dusun, Murut dan Bajau yang ada di Sabah dan Sarawak. Dengan penduduk yang pelbagai budaya ini, perpaduan sentiasa menjadi agenda bagi pengurusan masyarakat dan pemerintahan negara ini. Selain itu, jarak antara semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah yang jauh menjadi cabaran juga kepada integrasi nasional serta sukar memupuk semangat satu negara. Sukar. Baik, ini ada gambar Kabinet pertama Sarawak. Okey. Kemudian negara kita menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan dan ekonomi. Sebagai rakyat Malaysia, perpaduan yang sedia terjalin antara kaum dan integrasi nasional di negara ini perlu diperkukuh dan dipertahankan bagi mewujudkan suasana negara yang lebih aman lagi. Jadi ada soalan kebat di sini. Mengapa perpaduan menjadi agenda penting dalam sesebuah negara? Baik, cikgu nak minta pelajar untuk menjawab soalan ini. Mengapa perpaduan menjadi agenda penting dalam sesebuah negara? Okey, mengapa ni maksudnya pelajar perlu memberikan apa? Sebab. Apa sebabnya perpaduan ini menjadi agenda penting? Baik, itu sahaja untuk topik 6.1 iaitu cabaran dalaman Malaysia.
Dan ini kalau kita perhatikan banyak memfokus kepada Sabah dan Sarawak. Baik, insya-Allah kita akan berjumpa lagi untuk 6.2 iaitu pemisahan Singapura. Semoga apa yang cikgu kongsikan pada hari ini kepada awak dapat memberi manfaat kepada semua pelajar. Sekian, terima kasih.